Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Izzuddin bin Zahra Anwar. Saya akan menerangkan tentang kelestarian etika dan peradaban. Etika dan peradaban bersifat berubah-ubah setiap zaman. Dalam konteks lain, ianya tidak kekal mengikut peredaran zaman atas pelbagai faktor. Adalah peranan kita untuk memahami etika dan peradaban masa kini dan akan datang bagi memastikan ia kekal teguh dan bertambah lagi. Dalam pada itu, pemikiran yang kritis dan di luar kotak perlu diterapkan dalam memahami konteks tersebut. Sebagai contohnya, tapak etika peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Hal ini berperanan untuk membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Malaysia adalah sebuah negara yang telah membina tradisi etika dan budayanya sendiri melalui kepelbagaian tradisi, etika dan budaya negara lain. Ini telah menghasilkan sebuah negara yang aman, stabil, maju dan makmur. Tokoh negara lain juga memandang tinggi negara Malaysia. Contohnya, Barack Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, mempotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju, dan Perdana Menteri Pakistan iaitu Imran Khan pula mengatakan Malaysia sebuah masyarakat yang bertamadun. Selain itu, penelitian terhadap sejarah masa lalu juga merupakan akar bagi melestarikannya. Malaysia perlu belajar daripada sejarahnya untuk melindungi diri daripada mengulangi kesilapan masa lalu. Jika Malaysia tidak belajar daripada sejarah dan sebaliknya mengulangi kesilapan yang sama, negara mungkin akan binasa. Dalam konteks ini, sejarah yang berlalu haruslah dijadikan iktibar dan dijadikan panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal. Keruntuhan sesebuah tamadun selalunya disebabkan oleh hilangnya nilai dan kepercayaan yang tinggi dan penting kepada manusia. Nilai-nilai seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya yang memastikan kelestarian etika dan peradaban kekal teguh. Teras kepada nilai-nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan membawa kehancuran nilai manusia dan ini pasti menamatkan mana-mana ketamadunan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hisham bin Muhammad Ishak dan saya akan menyambung semula pembentangan yang sedang berjalan. Kelestarian etika dan peradaban. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sentiasa memahami dan prihatin demi merancangkan dan menjayakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika sentiasa mendarah daging dalam setiap rakyat Malaysia. Hal ini demi memastikan peradaban Malaysia akan terus unggul. Etika dan peradaban di tanah Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan juga kemajuan. Etika dalam sesebuah peradaban membina adab, adat resam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosio-budaya dan politik tempatan. Dengan datangnya kuasa barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan daripada politik dan juga rationality. Legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kelestarian di negara kita membawa kepada kedinamikan etika dan peradaban di Malaysia dalam kalangan masyarakat.
Kedinamikan boleh didefinisikan sebagai suatu kuasa yang bertenaga dan berkekuatan membuat penyesuaian untuk menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang memajemukkan masyarakat. Salah satu punca yang memajemukkan masyarakat di Malaysia adalah melalui kegiatan perdagangan yang dahulunya di Tanah Melayu menjalani kegiatan perdagangan dengan Barat, China dan India. Sebahagian daripadanya pula memilih untuk menetap di Tanah Melayu setelah menerima kemerdekaan. Melalui sejarah sosial di Tanah Melayu, masyarakat plural adalah bentuk masyarakat utama di Malaysia, menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah dan terasing, disebabkan oleh perbezaan dari segi etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan juga tempat tinggal. Tercapainya kelestarian di Malaysia pada dasarnya telah melalui sejarah hitam apabila berlakunya rusuhan etnik pada 13 Mei yang membawa kepada pembentukan Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru atau dikenali sebagai DEB pada tahun 1970 yang menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat sehingga pembangunan, migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetuskan perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial dari aspek pekerjaan telah menjadikan pekerjaan seara diri petani rakyat Malaysia ke arah pekerjaan yang bercirikan commercial industry di mana golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Perubahan sosial juga menandakan negara sudah berubah dari negara yang mundur kepada negara yang maju. Seperti contoh, kini masyarakat sejagat mengamalkan budaya kemodenan yang mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial yang menolak keganasan dan ketidakstabilan politik. Perkara sebegini memberikan impak positif kerana dapat mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan juga dapat dileraikan secepat mungkin. Terbuktilah, kini masyarakat hidup dalam suasana kesepaduan yang terikat dengan nilai sivik seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman sehinggakan perbezaan etnik ini bukanlah masalah besar bagi masyarakat. Maka, etika dan peradaban di Malaysia yang dimiliki oleh rakyatnya pada asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama sehinggakan pendapat awam juga dapat disepakati bersama. Masyarakat Malaysia juga sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik hingga menyuburkan kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. So, DEP sebagai sharing poverty tetapi gagal membawa share prosperity. Dasar ekonomi baru DEP merupakan suatu dasar yang diperkenalkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. DEP telah diperkenalkan selama 20 tahun 1971 hingga 1990 dan diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua iaitu 1971 hingga 1990. DEP diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak. Dasar ekonomi jangka masa panjang pertama di Malaysia. Matlamat tersurat adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Matlamat DEP adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi. Namun begitu, RMK11 mengambil model ekonomi baharu yang dipengaruhi oleh BRIC dan mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan kepada B40 iaitu golongan miskin dan terpikir dalam masyarakat. Dalam PRU 14, rakyat memilih kerajaan baru agar share prosperity menjadi matlamat yang mendahulukan rakyat dan negeri. Kesan pelaksanaan dasar ekonomi baru DEP. Peningkatan dalam sektor pendidikan. Meningkatkan peratus kecerdasan. Saya Aisyatullah binti Suhaimi, DE 22057. Kelestarian etika dan peradaban berubah apabila merentas pemodenan dengan ada antaranya ketidaktelusan dalam mentadbir dan pengaruh budaya luar.
Malaysia telah berlaku hakisah sosial dalam mencapai kelestarian etika dan peradaban dari tahun 2000 dan memuncak pada tahun 2018. Antara hakisah sosial yang berlaku, keadilan, tolak ansur, persepaduan dan demokrasi. Pelbagai maklumat palsu yang berniat mengerupkan hakisah sosial dengan sentimen etnik dan agama dalam ruangan internet tanpa etika. Kesannya, keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Hakisah sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek-aspek seperti defisit sosial, tadbir urus bangunan serta pelbagai ekonomi dan rasuah. Bagi mengulas lebih lanjut tentang defisit sosial melalui pembangunan negara yang menjadi salah satu punca hakisah sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban, ia dapat dilihat dalam golongan yang kurang bernasib baik tanpa mengerik etnik di bandar dan dalam sektor pertanian serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan yang terbatas. Dalam defisit sosial melalui pembinaan bangsa adalah isu-isu berkaitan etnik, agama, kekeluargaan, raja, perlembagaan, persekutuan, undang-undang tubuh negeri, sejarah yang semakin dibahaskan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Tadbir urus dan pembangunan dapat diteliti dengan keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus B40, media sosial menghasil etnik, agama dan pelbagai persekutuan yang perlu diurus demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan negara bagi menepis hakisah sosial terhadap kelestarian etika dan peradaban. Black ekonomi dan rasuah merupakan penyumbang kelestarian etika dan peradaban terancam kerana pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah, pembalakan pencemaran alam sekitar seperti hutan, sungai dan sampah. Di samping itu, rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara yang terus berlaku akibat ketidaktelusan dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah. Assalamualaikum, nama saya Nur Faridatul Aisyah binti Akbar. Nombor ID saya TE22046. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan tamadun Malaysia. Iaitu pertama sekali ialah mengukuhkan keterikatan kolektif meretas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional yang di mana perlembagaan persekutuan yang sebagai asasnya serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terakum untuk mengurang defisit sosial. Seterusnya, pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Dan manakala tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Seterusnya, perancangan masa depan dalam aspek di bawah iaitu wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari, seterusnya kesepaduan nasional dan perpaduan negara, dan akhir sekali perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Seterusnya ialah wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari iaitu wawasan kemakmuran 2030 adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampu seiring dengan pengalihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Selain itu, rancangan Malaysia ke-12 iaitu pada tahun 2021 hingga 2025 yang dilancarkan dengan inisiatif kemakmuran bersama berasaskan 3 dimensi iaitu memperkasakan ekonomi, kelestarian alam sekitar serta memperkayakan semula sosial iaitu teknologi sosial bagi tahun 2021 hingga 2025. Akhir sekali iaitu pembangunan lestari merupakan pendekatan pembangunan penempatan yang dikerjakan manusia yang dijalankan secara terancang dan berterusan. Prinsip pembangunan lestari adalah memenuhi keperluan sekarang tanpa mengumbarkan pemenuhan keperluan generasi akan datang. Seterusnya ialah kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Kesepaduan nasional adalah penyatuan dan menyatukan kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza dan matlamatnya ialah membentuk satu bangsa Malaysia yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etnik
dan bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional sendiri. Seterusnya ialah perpaduan adalah proses menyatupadukan anggota masyarakat dan anggota negara seluruhnya melalui ideologi negara bagi membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam diri mereka. Akhir sekali ialah objektif untuk perpaduan negara adalah untuk memupuk rasa cinta dan kerjasama dalam kalangan individu terhadap komuniti yang ada di persekitaran, menjadi warga negara yang bertolak ansur antara masyarakat tanpa mengira kaum dan membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain. Assalamualaikum, nama saya Siti Amira Najihah binti Muhammad Musa. Nombor matrik saya TE22009. Ini saya akan membentangkan mengenai perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Pertama, Malaysia adalah salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina India yang telah menetap di tanah Malaysia selama 5 abad. Malaysia juga merupakan sebuah negara tamu pasca kolonial yang menerima pelbagai peradaban majmuk. Jelas, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban ketawatan Malaysia. Bumi Putera Sabah dan Sarawak melalui proses difusi dan pinjam-meminjam budaya, makanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang majmuk dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Indeks kualiti hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Makadis Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global telah membuktikan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Seterusnya, Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara iaitu perpaduan. Namun begitu, perpaduan hanya menjadi idaman dan yang tidak dicapai bukan matlamat akhirnya tetapi kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional adalah satu proses ke arah menuju perpaduan. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti baik, tetapi kenyataan berbau sensitif terhadap etnik dan agama lain perlu diuruskan. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi sama di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam memilih keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat di mana potensi keupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Peningkatan keupayaan individu akan mengukuh keupayaan keluarga, komuniti dan negara serta nilai-nilai keinsanan sejagat. Kesepaduan ini tercapai melalui proses terus-menerus mengurus definisi sosial melalui perbincangan, perundingan, dialog dan mediasi dengan perkara-perkara yang masih dipersoalkan dalam masyarakat dari isu sekolah, agama, kerakyatan dan sebagainya. Dalam perlembagaan persekutuan, isu tadbir urus kerajaan yang lemah dan meminggirkan etnik majoriti serta peluang akses dan kesampaian kepada pelaksanaan program pembangunan agar setiap rakyat mendapat manfaat dengan adil. Sekian, terima kasih.